bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel menggempakan kerajaan sedang mengkaji akta hukum pihak yang menggunakan isu 3R secara sivil, kata YB Azalina Othman. Seperti mana yang kita tahu sahabat-sahabat semua, hari ini pihak pembangkang begitu rakus memainkan sentimen 3R, bangsa, agama, dan baru-baru ini yang panas apabila Sanusi yang dikatakan memperlekehkan Sultan Selangor, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar bersama kenyataan daripada YB Azalina Othman ini, sahabat. Sebagai menteri besar, dia kata kalau susu galus sultan tu betul lah pure sultan, dia tak akan lantik orang apa ni menteri besar macam YB Amiruddin. Jadi saya rasa orang ini sengaja memancing untuk diambil tindakan oleh pihak berkuasa, dan mungkin nak menguji sejauh mana yang berhormat Perdana Menteri serius untuk menguatkuasakan 3R ni. Pendirian menteri undang-undang lah dalam perkara ini. Terima kasih doktor. Sebenarnya saya pun tahulah mungkin ini strategi politik nak dekat PRN. Kalau tak bulan lepas pun dah cakap, kalau dia betul tu yang dia percaya, mungkin saya tak tahu konsistensi dia bercakap tu daripada dulu. Masa pilihan raya PRU pun tak pula dia cakap macam tu. Masa untuk memilih ahli parlimen tak pula dia cakap macam tu. Mungkin betul provokasi supaya ditindakan dan menunjukkan konon-konon menjadi hero. Lepas tu tak tahu, mungkin dia nak jadi hero Lola ke apa. Lepas tu jadi hero, lepas tu tangkap, lagi hero dia lagi Lola, kononnya lah, tak tahu. Tapi dalam negara-negara di luar, Dr. Azizan Najib ni, disebabkan oleh saya pun tahu bahawa dalam semua negara-negara di luar, keturunan satu bangsa tu tak wujud dalam mana-mana negara. Dia banyak pelbagai bangsa, percampuran. Saya ni Bugis campur Arab, bapa Bugis, mak Arab, Burak. Ada orang campur. Cikgu campur Siam Jawa, Belanda. Mana Siam Belanda ni mahal tu. Maknanya kita ni semua campur. Satu. Jadi dalam banyak negara-negara di luar sana, mereka melihat ini bukan pada elemen jenayah. Kita dalam Malaysia cakap ni, ini jenayah hasutan. Undang-undang Akta Hasutan Seditious Act ni ialah degree yang tinggi tau. Sebab jenayah ni, kalau nak pergi mahkamah jenayah ni, nak tuduh ni, dia punya niat dengan perbuatan manslaughter, actual serious ni begitu tinggi. Batasan dia tinggi, nak tuduh, nak pergi ke mahkamah, pendakwaan. Sebab dia catatan jenayah. Niat dia, perlakuan dia jenayah. Tapi dalam banyak negara di barat, sebagai contoh, paling dekat negara Singapura lah, dia ada Maintenance of Religious Harmony Act 1990. Di UK dia ada Public Order Act 1986. Di Australia dia ada Racial Discrimination Act 1975. Jadi dalam akta ni sebagai contoh, dia melihat perbuatan ini dalam negara yang pelbagai bangsa dan pelbagai agama, dia melihat ini sebagai perbuatan yang civil, bukan jenayah. Jadi dia boleh meletakkan hukuman di segi punitif, denda di segi kewangan. Bila denda tu di segi kewangan, beban pembuktian dia tu tak begitu tinggi macam jenayah. Jadi siasatan tu senang dilakukan. Dan juga civil tu maknanya kita pun boleh, kita sendiri yang jadi mangsa pun boleh mengenakan tindakan. Sebab mereka memahami bahawa dalam banyak negara-negara di luar, mereka juga mempunyai religious extremism, memang pun ada. Contohnya Amerika Syarikat, memang kita bercakap tentang White Neck, kawasan White Belt, Southern Belt tu memang ekstrim. Itu orang kata this is the Republican state. Kalau kita tengok undi Presiden Amerika, blue state dengan red state, ini maksudnya. Maknanya memang ekstremisme ni ada di banyak negara di luar. Bukannya tak ada. Tapi undang-undang tu dapat melihat aspek jenayah ataupun aspek civil. Dan civil ni ialah aspek mischief. Mischief ni dalam bahasa Melayu ni, niat dia tu nak mewujudkan kenakalan. Dia saja nak kacau. Dia bukan jenayah. Jadi bila kita sekarang dengar laporan-laporan jenayah ni, memanglah proses dia lama kena jenayah ni. Nak masukkan PDRM punya tim jenayah ni, satu pasukan turun nak siasat ni bukan benda yang mudah. Dia bukan masa, sebab kita pun kena berlaku adil bila kita nak buat tuduhan. Ialah kita ni sebuah negara yang ehsan, yang ada civilization. Ialah Kerajaan Perpaduan Madani. Madani itu maknanya civilization lah, kita ikut undang-undang.
Kita ni tak ada main tipu-tipu lah. Tak adalah tutup parlimen 6 bulan sebab nak beli barang, mana ada. Kita ni ikut undang-undang, betul tak? Lawan tetap lawan. Tapi saya takut kita pada landasan yang benar. Jadi berbaliklah pada cerita ni. Jadi saya nak cerita di sini bahawa kemungkinan lah, saya pun dah beritahu pada Yang Makmumat Perdana Menteri tadi persiang dengan sahabat-sahabat di kabinet, bahawa mungkin kita kena tengok kewujudan satu undang-undang baru yang boleh tackle isu ni, yang mana orang menggunakan isu bangsa dan agama ni sebagai niat nak porak-porandakan, tak dalam elemen jenayah tapi elemen mischief lah, apa saja nak mewujudkan. Sebab yalah pilihan raya buatlah, lepas tu buat-buat lagi kan, pasal dia rasa alah apa lagi nak pergi 2 minggu je, lepas tu lupalah, Cakap minta maaf. lepas tu minta maaf, tiba-tiba korang tak dengar, dia tak nampak, lepas tu sakit, Salah media. lepas tu salah media Salah. lepas tu yang paling dahsyat tu jalan goyang-goyang, habis nak buat kan. Jadi dalam perkara ni kan Dr. Azizah, sebenarnya kita kena terima hakikat bahawa tahun 2023 ni dunia berubah banyak. Sosial media pula, dulu akta hasutan ini orang tulis, orang bercakap, nak senang nak cakap. Ini dengan apa ni, sistem sosial media, dengan internet, dengan Instagram, dengan Facebook, dulu Twitter, sekarang pula ada baru kan, lagi laju. Jadi macam mana nak bukti? Cari rupanya AI, artificial intelligence, nak pergi bawa benda lah tu ke mahkamah, macam mana benda tu mesin. So dia pakai sistem, satu orang tekan butang, 50 orang tulis kononnya. Ialah macam influencer kadang-kadang kan, nampak macam beribu-ibu ikut, cek rupanya mesin ni ikut dia. Tapi pada dia rasa dia buat beribu-ibu ikut, contohnya. Jadi undang-undang kena dapat tackle cabaran yang baru ni. Itu saya beritahu pada kabinet, kita kena tengok sama ada kita nak tengok kepada kewujudan satu akta, mungkin disebut sebagai akta negara bangsa ke, ataupun mungkin disebut sebagai akta kenegaraan ke, sebab nak mengingatkan yang penting ialah kita mesti mengorak langkah supaya keturunan yang akan datang, anak-anak kita, cucu-cucu kita memahami bahawa kita tak boleh lari daripada negara yang pelbagai bangsa dan pelbagai agama. Kita ni bukan negara yang tercoror satu corner dunia yang orang tak datang, orang tak. Ni pelancongan kita nak suruh datang ramai. Lepas tu datang pelancong pula yang handsome, hidung sikit-sikit, orang dah jatuh cinta. Orang kita pun, orang pun minat. Contohnya lah, saya tak nak buat tentang isu kewarganegaraan, nanti bab lain lah. Dr. Azizah, maksud saya ialah anak-anak kita, saudara kita pergi luar negara ke, orang datang, memang orang nak bercinta, kita nak halang, macam mana, betul tak? Jadi keturunan tu pun campur-campur. Tapi kalau kita bertekan pada isu elemen bangsa, elemen agama, superiority of one race, superiority itu, satu hari nanti akan wujudnya pergolongan itu. Sebab akta hasutan diwujudkan supaya tak diguna bangsa dan agama sebagai elemen kebencian. Tapi senario hari ini berubah. Itu sebab kalau kita, saya juga nak sebut tentang apa yang bila kita lihat, ini yang kita dengar, saya kena sebut perkara ini pun, saya kata saya tak sebut, nak balik pun tak seronok. Baca pelbagai atas perkara 153, hak istimewa Melayu. Kalau kita tengok perkara 8 dengan 11 dalam perlembagaan, perkara 8 dalam perlembagaan mengatakan bahawa tak boleh ada diskriminasi undang-undang dalam pegangan kita. Maksudnya dalam undang-undang kita semua orang adalah sama. Itu perkara 8 perlembagaan. Kemudian kita ambil contoh perkara 11. 11 pula mengatakan bahawa tiap-tiap ada orang dalam negara Malaysia, rakyat Malaysia ada hak untuk menganuti dan mengamalkan agamanya. Jadi ada freedom of dia punya religion. Itu perlembagaan. Tetapi perkara 153, affirmative action yang kelebihan pada orang Melayu, diletakkan lebih kepada elemen ekonomi. Jadi selepas perkara 153 itu diwujudkan, kalau tidak, tak ada satu perkara, tak ada artikel 153 itu, kita berpegang dalam pentadbiran negara di bawah perkara 8. Semua undang-undang mesti sama rata. Tapi disebabkan kita bersetuju atas kelebihan orang Melayu, maka perkara 153 diwujudkan dalam perlembagaan kita. Jadi selepas itu, undang-undang yang ada pada hari ini yang melebihkan satu bangsa, iaitu bangsa Melayu dalam negara kita, yang disebut sebagai affirmative action itu, memberikan kebenaran kepada pelbagai undang-undang seterusnya.
Saya kadang-kadang saya macam rasa macam pelik biar ajaib lah. Sebab orang yang bercakap pada hari ni macam dia orang tak faham undang-undang. Tapi nak kata tak faham undang-undang dah banyak kali bertanding dalam pilihan raya. Berpuluh kali jadi menteri. Tiba-tiba bab ni tiba-tiba tak faham undang-undang. Tapi saya tak tahulah, mungkin dia belajar tiba-tiba lupa ataupun belajar dia buat-buat lupa. Itu saya tak tahulah. Tapi berbalik pada perkara ni, saya mesti terangkan, kita tengok undang-undang kita yang ada pada hari ni, ada sebahagian pada undang-undang kita. Sekali imbas Dr. Azizan, kalau kita pandang, undang-undang ni nampak macam seolah-olah undang-undang ni mendiskriminasikan satu bangsa. Tetapi perkara 153 membenarkan undang-undang ni diwujudkan. Maknanya artikel 153 itu, affirmative action tu, membenarkan kalau konon ini satu bangsa lebih yang disebut iaitu sebagai orang Melayu. Jadi contohnya saya bagilah pelbagai undang-undang kita ada Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966, kita ada Akta Universiti Teknologi MARA 1976. Kita tengok pula dalam perkara perlembagaan perkara 153/8A untuk isu tanah dan sebagainya. Jadi walaupun perkara 8 kata undang-undang mesti sama rata, dia ada exemption iaitu artikel 153 perkara 153. Jadi apa yang saya nak sebut ialah kelebihan undang-undang itu yang memberikan kelebihan affirmative action kepada orang Melayu tidak memberi kelebihan untuk mewujudkan kebencian. Perkara 153 itu ialah perkara dan perlembagaan membenarkan undang-undang untuk membantu ekonomi orang Melayu, kedudukan orang Melayu. Dan tidak ada dalam perkara 153, saya nak cabar sesiapa yang berani cabar nak lawan balik saya ni. Mana ada dalam perkara 153 menyatakan bahawa orang Melayu boleh menghina bangsa lain kerana dia adalah Melayu. Bila pula? Jadi janganlah kita salah tafsir. Menggunakan kelebihan orang Melayu dalam perlembagaan, kononnya memberikan hak untuk memandang rendah. Tidak pernah niat. Bekas ini bukan sebenarnya sejarah Malaysia. Itu sebabnya bila kita bercakap pada hari ini, kita mesti faham undang-undang tu akar dia di mana. Jadi apa yang kita berhadapan sekarang ialah pentafsiran itu dibuat kononnya perlembagaan memberi kebenaran. Kebenaran untuk apa? Kebenaran untuk ekonomi, kelebihan. Bukan kebenaran untuk membenci. Bukan kebenaran untuk mewujudkan pengasingan sehingga dapat memandang rendah kepada keturunan, kepada bangsa, pada agama. Mana ada. Itu sebab yang saya sebut pada hari ini, kita kena memahami bahawa kemungkinan kepahaman ini perlu diperbetulkan dengan lebih mendalam. Macam cikgu cakap, ialah kita buat di sekolah, tetapi di undang-undang ni. Dan saya pun rasa yakinlah kalau sebuah negara dan kerajaan yang bertanggungjawab, inilah bertanggungjawab yang utama dalam negara yang mempunyai pelbagai bangsa dan agama. Sebab salah cakap benda yang tak betul, menyentuh isu agama, menyentuh isu Melayu, boleh mewujudkan pergaduhan. Dan ini pernah berlaku. Jadi kita kena berhati-hati. Itu sebab saya berharaplah dalam PRN ni, kalau ia pun nak kempen, jangan provokasikan kebencian. Sebab kalau kita provokasikan kebencian atas sebab nak meraih undi, maknanya kita ni maaflah saya nak cakap, tapi kata orang politik, kalau kata lawan tu tak lawan, berani kena benar, lawan lah. Tak payahlah nak main-main foto, pergi-pergi kat tepi, angkat-angkat sumpah, bagi-bagi duit, nak buat apa? Kalau kita kuat, macam mana pun kita akan menang, betul tak? Kalau kita boleh, kita kena berani. Itulah pandangan pribadi saya. Ini bukan pandangan parti saya, pandangan pribadi saya. Kalau peguam ni dia memang macam tu lah. Dia ada Terbaik, itu dia sahabat semua pandangan daripada YB Azalina Othman ya, berkaitan dengan isu panas yang sedang melanda negara kita. Ya, apabila mereka pihak pembangkang lah khususnya demi untuk menang pada PRN, mereka sanggup memperdagangkan ya keharmonian negara kita dengan memainkan sentimen 3R, bangsa, agama dan juga royalty. Jadi baru-baru ini juga panas ya, Sanusi turut ya memainkan isu ini, didakwa memperlekehkan Sultan Selangor. Bukan itu saja, yang di Pertuan Agong. Ini antara kenyataan-kenyataan yang saya percaya amatlah tidak bertanggungjawab. Walaupun mahu sangat untuk menang pada PRN,
Tapi nilai moral ya untuk sentimen 3R ini harus dijaga. Kalau betul mau melawan, ya lawan dengan dasar. Lawan bagaimana untuk jaga rakyat. Lawan bagaimana untuk meningkatkan ekonomi negara kita. Bukan dengan cara hasutan, menyemai kebencian, menggunakan agama, bangsa, dan juga royalty. Ini yang sedang berlaku sahabat semua. Jadi kita harap akta yang sedang dikaji oleh pihak kerajaan ini disegerakan ya untuk membendung ya penularan memainkan sentimen 3R ini. Terbaik daripada YB Azalina Othman yang memberikan pandangan beliau, bukan pandangan parti katanya. Jadi sampai di sini saja dan sedikit pandangan saya juga berkaitan dengan isu ini. Sekiranya sahabat-sahabat juga mau memberikan sebarang komen, pandangan, pendapat, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti Walon Walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih. Tidak lupa juga geng takut Anwar GTA. Ya, apabila geng-geng ini memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah-fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih saya ucapkan, dan seperti biasa sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Galanya keputusan di tangan Anda, sahabat-sahabat semua. Sekian, bye-bye.